Salam sejahtera kepada para penonton. Kami adalah pelajar dari Sound University untuk subjek penghayatan etika dan peradaban MPU 3183. Kumpulan kami adalah kumpulan 12 dan tajuk kami yang akan dibincangkan pada hari ini adalah adat rezam pelbagai kaum di Malaysia. Kami akan membentangkan isu ini secara mendalam. Pertama sekali, senarai ahli kumpulan, pengenalan, adat istiadat kaum Melayu, adat istiadat kaum Cina, adat istiadat kaum India, kebaikan dan risiko masyarakat berbilang kaum di Malaysia, dan akhir sekali, kesimpulan pada isu ini. Seterusnya, senarai ini merupakan ahli kumpulan yang terlibat dalam penyediaan laporan isi kandungan, iaitu Eric Chua Shun Yap, Mai Lisa Huisan binti Syai Faizal, Elisha Lim, Ong Mi Jie, dan Liu Ben Wei. Selain itu, senarai ini merupakan ahli kumpulan yang terlibat dalam pembentangan video, iaitu Kong Hui Ru, Alicia Chong Sing Wei, Chang Ching Feng, Kok Tian Zi, dan Cheng Zuo Yang. Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara yang memiliki sejarah yang kaya dan warisan budaya yang beragam. Lokasi yang strategik bersama dengan sejarah yang kaya menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik kerana Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan Singh, dan sebagainya. Masyarakat berbilang kaum menyebabkan Malaysia mempunyai berbagai-bagai adat rezam, budaya, dan agama yang berbeza. Jadi, memahami adat rezam antara satu sama lain adalah penting supaya kestabilan dan keharmonian masyarakat dapat dipupukkan. Adat rezam merupakan salah satu aspek yang membentuk identiti dan budaya masyarakat di Malaysia. Setiap kaum di Malaysia mempunyai adat rezam tersendiri yang dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan kepercayaan masing-masing. Dalam laporan ini, kita akan membincangkan tentang adat rezam setiap kaum yang terdapat di Malaysia, seperti kaum Melayu, Cina, dan India. Setiap kaum memiliki tradisi dan kebiasaan yang unik dan berbeza-beza, yang meliputi cara berpakaian, cara berbahasa, cara merayakan festival, dan lain-lain. Uraian ini akan membantu memahami dan menghormati perbedaan budaya di Malaysia. Terima kasih kepada Alicia. Salam sejahtera kepada murid-murid dan rakan saya. Di Malaysia, bangsa Melayu merupakan kumpulan etnik terbesar. 38 kepercayaan adat masyarakat Melayu dipengaruhi oleh budaya luar yang diubah sesuai mengikut unsur-unsur Islam yang dibenarkan syariah. Bagi umat Islam, dua perayaan utama yang dirayakan adalah Hari Raya Puasa seperti Aidilfitri dan Hari Raya Haji Adil-Adha. Hari Raya Puasa yang juga dikenal dengan panggilan Hari Raya Aidilfitri ini disambut sekali sahaja dalam setahun mengikut kalender Hijrah iaitu pada bulan Syawal. Perayaan ini menandakan hari kemenangan bagi umat Islam yang selesai mengerjakan ibadah puasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Sempena perayaan ini, zakat fitrah wajib ditunaikan ke atas setiap orang Islam mengikut syarat tertentu. Umat Islam juga disunatkan untuk mandi, memakai pakaian baru dan bersih serta bersarapan di awal pagi sebelum pergi menunaikan solat sunat Aidilfitri di masjid. Selesai solat sunat tersebut, mereka dialatkan untuk bersalaman, saling bermanfaat dan ziarah menziarahi. Selain itu, Hari Raya Haji atau Aidilfitri juga dikenali sebagai Hari Raya Korban yang disambut pada 10 Zulhijjah mengikut kiraan kalender Hijrah setiap tahun. Ibadah korban yang dikerjakan pada Hari Raya Haji adalah bagi memperingati kisah berkorbanan Nabi Ibrahim. Setiap tahun, ketika perayaan Aidilfitri, umat Islam akan menyembelih binatang-binatang korban dan menggantikan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Umat Islam akan mengerjakan solat sunat Aidilfitri dan upacara korban akan dilakukan di kawasan masjid dan kemudian dibahagi-bahagikan kepada orang ramai terutamanya kepada golongan fakir miskin selepas selesai sembahyang.
Di samping itu, akad perkahwinan dalam masyarakat Melayu terbahagi kepada bertindak merisik, meminang dan bertunang. Akad merisik dalam budaya Melayu merupakan tahap awal mencontohkan keturunan dan darah. Pihak lelaki akan bertemu dengan orang tua gadis untuk memastikan bahawa gadis yang dihajati itu masih belum berkeluarga. Pihak lelaki akan memberikan cincin belang rotan kepada gadis dan jika diterima, tarikh meminang akan ditetapkan. Pada peringkat meminang, pihak perempuan akan diberikan tempoh untuk berbincang bersama dengan ahli keluarga. Mereka berkenaan dengan tarikh ketunangan selesai mencapai kata sepakat, pihak lelaki akan diberitahu dan majlis pertunangan akan dilangsungkan mengikut tarikh yang ditetapkan. Kemudian bagi akad bertunang, rombongan pihak lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan sebagai tanda ikatan pertunangan. Cincin, petak, sirip dan sedikit barang antara dibawa semasa bersama oleh rombongan pihak lelaki. Tujuannya ini adalah untuk menetapkan tarikh perkahwinan, jumlah wang hantaran dan tempoh bertunang. Itu sahaja untuk bahagian saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada James. Sekarang marilah kita teruskan dengan adat resam kaum Cina. Bangsa Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia. Kebanyakan orang Cina di Malaysia berasal dari keturunan pendatang berbangsa Han yang datang ke tanah Malaya untuk mencari kerja pada zaman dinasti Ming, dinasti Qing dan Republik China. Salah satu adat resam yang paling penting ialah perayaan Tahun Baru Cina. Perayaan ini mewakili permulaan suatu tahun yang baru bagi kalender masyarakat Cina. Sehari sebelum Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul untuk makan bersama sebagai simbol merapatkan hubungan sekeluarga dan menyokong keharmonian. Sempena Tahun Baru Cina, masyarakat Cina akan memakai baju baru yang berwarna merah yang melambangkan nasib baik, kebahagiaan, kejayaan serta keindahan dalam konteks orang Cina. Orang Cina juga akan memberi ampau atau paket merah yang merupakan sejenis hadiah berbentuk wang kepada kanak-kanak atau orang yang belum berkahwin sebagai tanda untuk melambang tuah dan kesihatan seseorang. Kaum Cina juga meraihkan pelbagai perayaan tradisi yang penting seperti perayaan Kuih Bulan. Perayaan ini disambut pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender orang Cina. Pada hari tersebut, bulan penuh akan muncul di langit yang bermaksud keluarga yang bersatu dan lengkap. Ahli keluarga akan berkumpul dan menikmati kuih bulan dengan diterani, tanglung dan lilin. Kebanyakan orang tua juga menikmati aktiviti perarakan tanglung sambil bercerita tentang sejarah dan mitos perayaan ini kepada kanak-kanak. Pada era ini, kuih bulan dan tanglung telah dimodernkan untuk memenuhi keperluan dan kehendakan masyarakat hari ini. Walau bagaimanapun, hati orang ramai untuk meraihkan dan memelihara perayaan tradisional tetap kekal. Di samping itu, kaum Cina juga mempunyai adat istiadat yang istimewa budaya perkahwinan mereka. Adat resam perkahwinan orang Cina melibatkan merisik, hantaran pertunangan, kod tali dan majlis perkahwinan. Merisik melibatkan lawatan wakil lelaki untuk memperkenalkan diri dan menyatakan niat. Hantaran terdiri daripada hadiah penghargaan kepada pihak gadis, seperti bunga, buah-buahan, wang dan barang-barang lain. Pertunangan adalah upacara formal menandakan persetujuan antara pasangan. Kod tali melibatkan membeli segala keperluan perkahwinan termasuk baju pengantin, bandar, bersanding, sirih junjung dan lain-lain. Akhirnya, pada majlis perkahwinan, kedua-dua pasangan akan diiringi dengan muzik dan menaiki perambai untuk mengucapkan ikrar perkahwinan. Selepas itu, akan mengadakan jamuan makan dan tetamu dijemput untuk menyertai majlis perkahwinan. Itu sahaja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tian. Sekarang, marilah kita teruskan dengan adat resam kaum India. Bangsa India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia. Kebanyakan kaum India di Malaysia terbahagi kepada beberapa suku etnik yang terdiri daripada Tamil, Telungu, Malayari, Chelun dan lain-lain India Selatan. Dalam pelbagai adat resam kaum India, Deepawali mesti merupakan tradisi yang paling penting dan terkenal bagi kaum India. Deepawali adalah hari raya Hindu yang dirayakan oleh penganut Hindu di seluruh dunia. Semasa Deepawali, orang India yang mengamuk agama Hindu akan menghiaskan rumah mereka dengan kolam atau rongoli, iaitu hiasan lantai yang dibuat dari beras yang diwarnai sebelum matahari terbit dan biasanya dibuat di depan pintu rumah sebagai tanda keselamatan dan rahmat. Agar setiap penghuni rumah mendapatkan kesejahteraan sempena Deepawali,
Upacara mandi minyak bijang akan dilakukan pada awal pagi sebelum matahari terbit untuk penyucian badan dan semangat. Minyak bijang ini akan disapukan di kepala setiap ahli keluarga oleh ahli keluarga yang lebih tua, seperti ibu atau nenek. Sebelum sembahyang, mereka akan mengunjungi kuil untuk persembahyang setelah melakukan ucaran dan akan melakukan pantun Dewan Hindu dengan keluangan bunga untuk menjenterakan diri dan keluarganya, serta memberkati ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Selain daripada Deepawali, Tabusan juga merupakan salah satu perayaan tradisional yang paling bagi kaum India. Tabusan adalah hari perayaan yang disambutkan untuk menghormati Dewan Merunggan atau dikenal sebagai Dewan Subramani. Mengapa Hindu akan terbiasa semasa sebelum menyambut Tabusan bagi persiapkan jiwa mereka. Pada bulan ini, mereka hanya akan makan sayur-sayuran dan sentiasa melawat kuih 24 jam sebelum menyambut Tabusan. Mereka akan puasa penuh. Pada hari Tabusan, mengapa Hindu akan membawa patung Dewa Subrani, anak bungsu Dewa Salvi, di atas peta perak dan diarahkan dengan muzik tradisi. Tujuan utama menyambut Tabusan adalah untuk membersihkan jiwa dan nisaf sepenuhnya daripada kesilapan lalu. Di samping itu, adab resam perkahwinan kaum India adalah bakal pengantin lelaki atau melawat bakal pengantin perempuan untuk melibat peras rupa dan perawakan calon isterinya. Adab dikenali sebagai pen prata dan dalam bahasa Melayu dipanggil melihat bakal isteri. Semasa upacara perkahwin akan dilakukan oleh pendada dengan berdua supaya mengantin hidup bahagia hingga tua. Selepas itu, akan menabur 9 jenis bijiran setelah selesai acara menyarung cincin. Pengantin lelaki akan menyarukan tali yang dibuat daripada benang yang disapu dengan kunyit dan hujannya diikan dengan setokol bunyi kepada pengantin perempuan. Hingga aras lada merupakan lambang suci perkahwin, iaitu sungguh utuh sebagai saya. Itu saja untuk bahagian saya. Terima kasih. Selepas melihat kepada adat resam pelbagai kaum, marilah kita berteruskan dengan kebaikan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Pertama sekali, masyarakat berbilang kaum telah mempertingkatkan ekonomi di Malaysia. Hal ini kerana kepelbagaian budaya, agama, kaum dan tradisi memberi peluang kepada Malaysia untuk membangunkan industri pelancongan dan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancong utama di rantau Asia Tenggara. Pada tahun 2020, terdapat 4.332 juta pelancong melawat ke Malaysia dan menjadikan Malaysia negara dengan pelancong kedua tertinggi di Asia Tenggara. Ini telah meningkatkan ekonomi negara dan memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Selain itu, masyarakat berbilang kaum menjadikan penduduk Malaysia orang yang kreatif dan inovatif. Pelbagai kebudayaan dan adat resam menyediakan peluang untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi. Masyarakat boleh mengambil idea dan menggabungkan elemen kebudayaan dan berbeza dalam berbagai bidang seperti muzik, seni, makanan, fashion dan lain-lain. Contohnya, batik cantik kaya Chua Tin Ting yang menggabungkan elemen budaya Cina dan Malaysia. Dato' Chua Tin Ting menggunakan teknik cat air Cina dan corak batik tradisional Melayu untuk mencipta seni batik yang unik dan menarik. Walau bagaimanapun, mempunyai masyarakat berbilang kaum juga mempunyai pelbagai risiko. Antara risiko yang akan kami tegaskan di sini adalah kestabilan dan keharmonian masyarakat. Masyarakat yang tidak mengambil berat atau tidak memahami adab resam antara satu sama lain mungkin akan menyebabkan pengasingan atau keganasan seperti peristiwa 13 Mei yang menjadikan sejarah hitam Malaysia. Jadi, semua penduduk Malaysia haruslah sentiasa beringat pengajaran daripada kejadian ini dan jangan sekali-sekali mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang, Alicia akan menamatkan pembentangan dengan kesimpulan. Kesimpulannya, memahami adat resam antara satu sama lain adalah sangat penting demi kesejahteraan, kestabilan dan keharmonian negara. Kemajuan dan kemakmuran sesebuah negara itu amat bergantung pada hubungan baik yang terjalin antara masyarakat. Persis peribahasa Melayu, bersatu teguh, bercerai rubuh. Harus diamalkan agar perpaduan dan keharmonian antara masyarakat berbilang kaum kekal terjalan kukuh. Dengan ini, diharapkan bahawa persefahaman dan perpaduan yang wujud antara kaum ini dapat berkekalan demi kesejahteraan hidup bersama-sama. Terima kasih.